baca. Okey. Ini storyboard saya tapi simple sikit lah. Cuma saya nak minta ni jugalah idea ke komen ke cadangan kan. Okay, saya scene yang pertama saya akan papa je lah muka hadapan iaitu video participatory. Okay, yang kedua, scene yang kedua saya akan papa sekejap video pelajaran terlibat lah untuk video yang saya buat ni. Okay, scene yang ketiga sebab saya ambil matematik, saya akan kaitkan saya punya tajuk bab 3 iaitu matematik pengguna. Saya ambil 3.1 simpanan dan pelaburan. Okey, 3.1.6 menyelesaikan masalah melibatkan simpanan dan pelaburan. So itu fokus tajuk saya lah. So tajuk saya ni saya akan relate dengan SDG 8 iaitu pekerjaan yang baik dan pembangunan ekonomi. Okey. Sekarang ni saya mengajar dekat SMK Felda Tenggaro. Okay, kalau saya tengok situasi pelajar saya kat situ, macam pelajar lebih kepada belajar sampai tingkatan 5 sahaja. Maksudnya lepas tingkatan 5 ibaratnya dia dah tak perlu belajar, lepas tu dia hanya perlu kerja saja. Kalau ikut sekarang pun pelajar saya ada je yang bekerja, lepas tu memang dia tak fokus sangatlah kepada pembelajaran ni. Okey, lagi satu, saya pernah ajar macam budak tu memang budak pandai, budak kelas depan, tapi dia memang semangat nak sama belajar. Dia memang mohon lah lepas SPM tu dia mohon nak belajar, dia dapat tawaran. Tapi saya jumpa lagi dia, saya tanya, kenapa tak sambung belajar kan? Dia kata sebab masalah kewangan. So dia kerja kedai runcit macam tu. Maksudnya dia daripada segi kewangan lah problem kat situ kan. Okey, lepas tu itulah maksudnya saya ambil situasi pelajar saya je lah, saya tak ambil yang viral. Okey, lepas tu lepas saya terangkan pasal SDG, saya akan paparkan video. Okay, saya terangkan jugalah saya punya kandungan video ni. Video ni dia akan dilakonkan oleh pelajar saya lah. Okey, contoh macam ada seorang ni, saya letak dia nama Aina lah. Dia memang pelajar yang pandai. Okay, memang dia pandai ni sebab budaknya memang kalau exam pun memang straight A's lah. Dia budak sains. Okey, maksudnya dia pandai. Okay, lepas tu dia memang pasang impian, dia memang nak sambung belajar ke peringkat yang lagi jauh lah, ke overseas ke mana. Tapi dia memang nak sambung belajar. Okay, tapi dia ni daripada family yang tak berapa nak senang. Okay, tapi dia macam dah fikir awal lah. Maksudnya bila dia nak belajar, dia perlu ada duit. Okay, dia tak nak bergantung sangat pada dia punya family. Okay, jadinya macam mana cara dia cari duit? Yang pertama, macam contoh lepas balik sekolah, dia akan buat perniagaan online lah. Maksudnya dia akan jual barang-barang sebab dalam Tenggaro pun dah ada macam tempat untuk kita post, tak perlu keluar ke bandar lah. Kalau sebelum ni kalau nak post barang kita perlu ke Mersing. Maksudnya nak ke Mersing tu kita akan ambil masa 40 minit, 50 minit. Maksudnya dia ada kekangan. Tapi sekarang ni bila dalam Felda dah ada macam tempat kita nak letak post, maksudnya dah ada kemudahan kat situ lah. So dia buatlah perniagaan online. Lepas tu daripada modal yang dia ada tu, maksudnya dia macam macam dia plan nak keluarkan buku lah. Maksudnya buku cerita ke, maksudnya buku kan, nak buat buku. So modal yang dia buat daripada perniagaan online tu, dia hasilkan buku. Maksudnya bila dia hasilkan tu kan, dia macam adalah bimbingan daripada cikgu dia semualah. Macam dia guna laptop yang sekolah bagi. Macam itulah, maksudnya dia usaha. Malam tu dia buat homework, lepas dia homework dia sambung menulis. So dia memang buat rutin tu sampailah dia ada keluarkan buku. Maksudnya bila daripada duit yang dia dapat tu, okay, macam mana dia nak buat dengan duit dia tu supaya duit dia tu macam ada keuntungan kan. Okay, so disebabkan saya punya tajuk ni simpanan dan pelaburan, maksudnya saya kaitkanlah dia punya pendapatan tu dia akan simpan ke dalam akaun ASB lah. Akaun ASB ni kalau kita tahu dia menyimpan sambil melabur. Ibaratnya lah kan.
Sebab apa simpan dekat situ? Sebab kalau ESP ni dia punya kecairan tu tinggi. Maksudnya ni memang konten tajuk lah, tajuk matematik. So pulangan dia lebih baik daripada simpanan, risiko dia rendah. Sebabnya kalau kita buat pelaburan yang lain, risiko nak rugi tu dengan untung tu macam 50-50. Tapi kalau kita menyimpan sambil melabur dekat situ je, risiko dia rendah lah. Lepas tu kos nak menyimpan, nak permulaan pun rendah. Maksudnya ini semua ni, apa yang dibuat ni saya memang kaitkan dengan topik dan SDG saya sahajalah. Maksudnya yang tu saya papar video, dah settle papar video semua, barulah saya akan terangkan kelebihan simpanan pelaburan tu. Lepas tu saya cakaplah manfaat SDG 8 tu apa dalam kehidupan. Lepas tu habis. Okay, interesting. Okay, daripada mula balik tadi. Tapi simple lah, saya tak ada yang cabang-cabang sangat. Saya terus straight je. Saya math ni saya tak kreatif sangat macam tu. Saya ke the point terus macam tu. Okay, tak apa. Cuma ni sikit je. Contoh pengenalan diri tak perlu. Oh, tak perlu Sebab saya tengok contoh kan macam ada kan. Sebab yang itu dia untuk tujuan pertandingan tu. Oh, okay. So pengenalan ni tak payahlah. Tak perlu. Lepas tu dari aspek macam tajuk yang standard topik pembelajaran ni. Okay. Boleh, cuma jangan terlalu menonjol sangat macam satu scene dia je. Mungkin boleh macam selitkan kemudian nanti. Satu scene dia je maksudnya? Okey, sekejap kita tengok yang first. Mungkin boleh mulakan, tak payah tajuk. Tengok scene satu tadi, tajuk video participatory kan? Okey, tak perlulah. Yang ini tak perlu. Lepas tu mungkin boleh terus ke siapa tadi nama dia, Aina? Maksudnya terus ke lakonan dia lah? Boleh teruskan ke lakonan dia. Okey, contoh teruskan macam ada naratif kan, apa dia panggil, ada suara latar. Ya. Aina adalah seorang yang bijak, dia tengah berlakon. Saya cakap dia, awak berlakon jangan suara lah, macam apa nama dia, macam tu. Yelah dia suara nanti latar belakang, back dia. Dia macam, tak apa sebab jauh voice over kan. voice Macam over. voice over tu. So nanti, tapi dia lebih kepada sebenarnya naratif. Macam ni, sebab macam awak akan cakap, Aina tu dia buatlah apa-apa kan dia nak buat. Ya. Dia lah seorang yang pandai, dia macam ni, situasi dia macam ni, macam ni. So dia bekerja macam ni, tapi dia kena lakonkan lah dia tengah buat kerja. Ya. Memang dalam caranya lah. Okay, lepas tu, terus je yang macam bagaimana dia menyimpan hasil dia. Okay. Aina bagi kenapa dia menyimpan duit dalam ESB. So macam nanti papas satu persatu lah ni, kecairan tinggi. Ya, dia memang akan naik satu yang ya. Okay, cuba turunkan. Sekejap. Okay, so barulah terus macam ini menyokong kepada SDG yang ke-8. Jelaskan SDG ke-8 tu apa ni? Yelah, saya akan masukkan lah apa maksudnya intro tadi tak payah. Intro yang SDG 8 tadi, mana tadi? Intro tu bawa ke bawah. Ya. Okay. Terus je maksudnya kita cerita situasi dulu, gambaran situasi. Lepas tu barulah kita bagi tahu ini menyokong ke SDG 8 dan juga menyokong bagi tahu lah yang tadi berkaitan dengan matematik apa tadi. Macam tu je. Okay. Dia lebih macam, jadi orang macam tertanya-tanya pasal apa ni, macam tu lah. Okay. Cuma dia dari aspek perlibatan komuniti, dia nak kata komuniti tu tidaklah, dia macam situasi sebenar je lah kan. Ya. Real story lah macam tu je lah. True story je ni. So macam kalau komuniti macam saya boleh interview cikgu lah, maksudnya tanya tentang pelajar kat situ macam mana gitu, masalah belajar.
kalau situasi yang macam berkaitan yang situasi bukan situasi sebenar, macam isu semasa, apa yang boleh dikaitkan? Isu semasa, macam mana? Isu pengangguran. Peluang pekerjaan kan, maksudnya pelajar cari kerja yang baik lah maksudnya. Macam mana? Ada tak cikgu ada cadangan tak apa yang kita boleh kaitkan? Sebab dia kalau ini Aina sebab dia bekerja dan untuk simpan duit, betul tak? Kalau untuk mikro, ramai graduan memilih kerja, boleh. Mungkin boleh keluarkan statistik. Macam sebelum cerita pasal Aina tu, macam buat macam apa, montaj macam dia, montaj gempa tu, dia berkaitan macam isu ni situasi sekarang, graduan, berapa banyak graduan tak bekerja. Contoh tak. Apa mungkin pun nanti ada macam statistik dia berpunca kepada graduan yang memilih kerja dan sebagainya. Lepas tu barulah masuk macam nak masuk scene ke Aina tu, dia memang bila nak twist sikit dia memang dia macam kena buat something lah supaya daripada scene yang tadi nak pergi ke scene Aina tu dia tak nampak macam dia relate lah. Dia tak nampak tergantung. Dia kena relate kan. Mungkin macam tadi dah cerita pasal graduan sekarang, tapi berbeza pula dengan Aina. Aina adalah seorang macam ni, mungkin macam tu lah ayat dia. Pun juga tu Cikgu Azaz cadangkan membuat Google Form, dapatkan data dan data-data itulah yang akan pop up dekat intro nanti, ada dekat scene intro lah maksudnya. Data sebenar macam tu. Okay, boleh ikut. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Azra. Okay, rasanya cikgu